Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam kepada penonton-penonton kita yang hadir untuk menyaksikan live dalam segmen Bual Bicara Pengurusan Harta Pusaka. Okey, baiklah kepada penonton yang baru masuk ke live ini, bolehlah panjang-panjangkan dan share lah kepada kawan-kawan dan grup-grup yang ada di Facebook anda. Okey, baiklah. Topik kita pada malam ini adalah berkaitan dengan mengenai uh, apa sedekah wasiat dan infak dalam pengurusan harta Islam. Okey, itu kita akan bahas dalam topik ini. Kalau kita nak bahaskan topik ini mestilah ada panel, betul tak? Okey, saya perkenalkan panel iaitu Ustaz Abdul Hadi bin Muhammad Sahyumi. Beliau merupakan mudir madrasah Ibnu Mas'ud Gemeris Gamat, and beliau berasal daripada Bacok, Kelantan. Beliau telah mendapat pendidikan dalam sarjana muda Universiti Ahlul Bait Jordan dan juga sarjana dalam bidang pengajian Islam di UKM. Okey, baik Ustaz. Hari ini kita akan bahaskan suatu topik yang mungkin berkaitan dengan pengurusan harta pusaka Islam. Betul Ustaz? InsyaAllah. Ah, Ustaz, insyaAllah Ustaz. Kita akan bahaskanlah, dan topik kita berkaitan dengan sedekah, infak dan wakaf. Apa kita nak tengok, apa implikasi ataupun kesan kepada terhadap pengurusan harta pusaka Islam. Okey, baiklah Ustaz. Boleh mulakanlah Ustaz dengan topik kita pada hari ini dengan mukadimah sikit berkenaan topik yang kita akan bicara pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul dina. Sadaqallahul azim. Ustaz, Ya saya. masih di talian? Hello. Hello, terputus ke? Putus Allah minta maaf Ya Ustaz, lain Ustaz mungkin. Bagilah insyaAllah. Okey. Okay. Okey, kita start balik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud pada hari itu aku sempurnakan kepada kamu agama kamu dan aku sempurnakan juga kepada kamu nikmat-nikmatku dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Terima kasih kepada saudara Hisham, moderator wal bicara kita pada malam ini, dan seterusnya kepada pengurusan Kafalah Agensi yang mengundang saya pada malam ini untuk menjadi panelnya, dan yang diraihkan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama sekali saya merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat bersama-sama dalam slot bual bicara yang dianjurkan oleh Kafalah Agensi
Mudah-mudahan pada malam ni dalam slot ini kita diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk Allah tambahkan kepada kita pelbagai kebaikan, memberikan kepada kita 1001 macam kebaikan untuk menjadi bekalan kita daripada dunia ini, terutamanya apabila kita kembali ke akhirat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama saya mengucapkan jutaan terima kasih pada M Kafala Agency yang jemput saya pada malam ni. Dan yang keduanya, pada malam ni insya-Allah saya diberikan satu tajuk iaitu infak, wakaf dan juga sedekah dalam pengurusan harta Islam. Merupakan satu tajuk yang penting untuk kita bahas, yang kita bincang, dan yang paling penting ialah kita fahami bersama supaya kita dapat menguruskan diri kita, bahkan dapat menguruskan keluarga kita dan juga harta benda kita di atas track yang betul. Bermaksud di atas jalan yang betul, iaitu mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat Islam ini adalah untuk memberikan maslahah kepada manusia, terutama kepada kita yang Islam ini. Maka syariat Islam adalah syariat yang terbaik untuk menjaga kemaslahatan kita, bukan sekadar maslahat dunia, bukan maslahat di akhirat nanti. Sebab itulah tajuk pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merupakan satu tajuk yang perlu kita faham bersama, yang perlu kita bugarkan bersama supaya bukan sekadar kita faham, bahkan kita sedar tentang perlunya kita menguruskan harta, tentang perlunya kita menguruskan harta benda kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata diberikan pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pinjam sekejap dan Allah nak supaya kita uruskan apa yang Allah pinjam itu mengikut yang terbaik, dan yang terbaik itulah mengikut kehendak dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya rasakan slot pada malam ni merupakan satu slot yang begitu bernilai bagi saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga, untuk menyatakan bahawa kita sebagai umat Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu tanggungjawab, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taklif kepada kita. Bukan sekadar kita melaksanakan taklif kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita solat dan seumpama dengannya. Bahkan taklif kita ini adalah kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Dan manusia inilah yang kita sebut sebagai antaranya keluarga kita, ahli keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita dan seumpama dengannya, yang mungkin berkait rapat dengan kita, yang perlu kita laksanakan tanggungjawab kita kepada mereka supaya mereka dapat hidup dalam keadaan yang terbaik di atas dunia ini, dan yang pastinya kita dan mereka dapat kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Taala reda kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, sebab itulah sebagai mukadimah pada malam ni, saya suka menyebutkan satu dua perkara. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kita. Allah Taala menciptakan kita dan Allah berikan panduan kepada kita. Yang mana Allah berikan panduan Islam kepada kita. Yang mana ayat yang saya bacakan awal tadi, Allah menyebut pada hari tersebut. Bagaimana tuan-tuan sekalian, ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Antara pendapat mengatakan walaupun tidak ramai, ayat-ayat terakhir diturunkan kepada Nabi untuk menunjukkan bahawa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya syariat itu daripada Allah selama 23 tahun itu hampir sempurna. Ini sudah tiba kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat untuk menyatakan bahawa pada hari tersebut, pada hari turunkan ayat itu, maka sesungguhnya Allah Taala telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Maknanya Allah sempurnakan antara agamanya ialah syariat. Dan syariat Allah telah sempurnakan kepada siapa? Kepada manusia, iaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah syariatnya. Yang dikatakan pengurusan harta mengikut Islam. Kita nak uruskan harta kita ni mengikut Islam, dan Islam itulah syariatnya, peraturannya, supaya kita dapat meletakkan apa yang Allah Subhanahu Taala pinjamkan kepada kita ini dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terurus, dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita. Ini itulah tuan-tuan sekalian, kita mungkin bertanya, apa sangat kita nak uruskan harta ni, kita biar je. Kita biar je, mati nanti adalah anak-anak kita nanti yang dapat pusaka dan sebagainya. Betul tuan-tuan sekalian. Sebenarnya
memang dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala ada faraid. Maknanya ada harta pusaka. Selepas kita mati, kita meninggal, maka yang akan mempusakai ialah anak-anak kita, waris-waris kita. Mungkin isteri kita, mungkin suami kita, mungkin mak ayah kita dan sebagainya. Tapi kena ingat, sebelum kita meninggal pun, yang mana harta itu di dalam tangan kita. Maksudnya di dalam kekuasaan kita. Bila kita sebut dalam kekuasaan kita, bermaksud di sini kita ada power, kita ada kuasa dan kita mempunyai kemampuan untuk menguruskan. Sedangkan selepas kita mati, makna pada masa itu kita sudah tidak ada lagi di dunia. Kita sudah hilang power, hilang nyawa, hilang power, hilang kemampuan dan hilang segala-galanya. Makna selepas kita mati, banyak mana harta kita pun sesungguhnya pada masa itu kita tidak mempunyai autoriti lagi untuk menguruskan harta kita. Sebab itulah tajuk pada malam ini dikatakan infak, wakaf dan sedekah ini merupakan antara tajuk, antara sistem dalam Islam, saya sebut sistem, yang membolehkan kita, yang mana kita boleh uruskan mereka, kita boleh uruskannya. Bukan berada di bawah kemampuan kita sekiranya kita mempunyai harta, diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita sudah meninggal harta pusaka, kita tidak boleh mengawal, kita tidak boleh menguruskan lagi. Sedangkan infak, wakaf dan sedekah ataupun seumpama dengannya, kita mampu menguruskannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekian. Kalau boleh saya kategorikan bahawa harta kita ni ada dua. Pertama sekali yang saya sebut tadi maknanya selepas kita mati. Mana selepas kita mati, harta yang kita ada itu bukan harta kita lagi. Bermaksud di sini, selepas kita mati, mana harta yang kita ada itu akan ditinggalkan dan disebut sebagai harta pusaka. Dan harta pusaka ini bukan kita punya, tetapi adalah milik waris-waris kita. Dan pada masa itu, kita tidak mempunyai kuasa untuk menguruskannya. Yang menguruskannya ialah pihak-pihak yang berkaitan. Mungkin anak-anak kita dan seumpama dengannya. Tuan-tuan sekian. Maka, selepas kita mati, pada masa itu tidak ada lagi autoriti, kuasa pada kita, maka pada masa itu kita serahkan kepada orang-orang yang berkaitan. Namun tuan-tuan sekalian, sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, maknanya ada di sana harta-harta yang boleh kita uruskan. Maknanya yang boleh kita laksanakan dengan kemampuan kita, bahkan kita boleh uruskan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita nak bincangnya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila kita mempunyai harta, dalam keadaan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastikan harta dan benda yang kita ada itu kita uruskan dengan cara yang terbaik. Cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ditanya oleh Allah Taala nanti di akhirat. Allah akan tanya tentang harta yang diberikan kepada kita. Kemanakah kita guna harta tadi? Adakah kita guna kepada jalan yang benar, iaitu mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, pada jalan yang halal dan seumpama dengannya, ataupun sebaliknya, waliyahzubillah. Maka sebab itulah kita pastikan, kita nak supaya kita melaksanakan pengurusan harta itu dengan cara yang betul dan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekian banyak yang kita perlu laksanakan, yang perlu kita lakukan. Cuma pada malam ini kita fokuskan kepada beberapa perkara. Antaranya infak dan wakaf serta sedekah. Jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Bila bicarakan tentang infak, wakaf dan sedekah ni, ia merupakan antara yang disebut sebagai muamalah. Yang disebut sebagai salah satu daripada peraturan muamalat. Kita maklum bahawa dalam fiqh Islam ini terbahagi pada 4 komponen besar. Yang pertama bahagian ibadah, yang kedua ialah bahagian muamalah, yang ketiga bahagian munakahah, dan yang keempat ialah bahagian jenayah, tuan-tuan sekian. Ini 4 bahagian yang besar. Dan yang kita bincang sekarang ini dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat, tuan-tuan sekian, kita dapati bahawa para ulama membagi kepada 2 benda. Pertama, uqud al-muawadat, dan satu lagi ialah uqud al-mutawwa'at. Iaitu satu uqud al-muawadat, dan satu lagi ialah uqud yang disebut sebagai itu al-mutatawwi'at. Merupakan 2 benda, 2 perkara yang besar dalam persoalan yang berkaitan dengan yang disebut sebagai muamalah di dalam
di dalam Islam. Itulah tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Dari sebut uku al-muawadhat, iaitu jenis kontrak ataupun perjanjian akad yang melibatkan pertukaran. Pertukaran harta benda. Pertukaran harta benda yang mana contohnya ialah jual beli. Jual beli pertukaran antara benda, barang dan juga mungkin kita sebut sebagai harta ataupun duit kita. Maka itu sebut sebagai al-muawadhat. Tetapi yang keduanya ialah uqud al-mutawwi'at, iaitu akad ataupun yang disebut sebagai kontrak, perjanjian yang melibatkan pemberian secara sukarela. Secara sukarela yang tidak ada timbal balik. Maknanya kalau kita bagi, tidak ada balasannya. Tak sama dengan yang pertama tadi, kalau kita bagi ada balasannya. Kalau kita bagi sewa, ada pulangan iaitu bayaran sewa. Kalau kita menjual, ada bayaran jual belinya. Dan sebagainya. Tetapi dalam uqud yang kedua ini, kita dapati bahawa iaitu pemberian secara sukarela dan tidak ada timbal balas. Ini yang disebut sebagai uqud yang kedua. Sebab itulah yang kita sebut pada malam ini kita bincang, iaitu yang berkaitan dengan infak, wakaf, sedekah ini termasuk dalam uqud yang kedua. Iaitu kontrak yang kedua yang melibatkan pemberian yang tidak ada timbal balasnya. Dan inilah yang kita sebut, yang kita nak bincang pada malam ini, yang mana perkara ini telah pun disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang begitu banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Sebab itulah bila kita sebut berkaitan dengan infak ini, maka dalam Quran menyebutkan banyak ayat-ayatnya, antaranya dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan sekian, ayat yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Allah gambarkan ciri-ciri orang beriman. Orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan perkara gaib, iaitu orang yang bertakwa, dan mereka yang melaksanakan mendirikan solat, dan juga mereka yang menginfak sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Maknanya di sini bila kita sebut tentang infak ni, maka ada kait rapat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, kita nak jadi yang bertakwa, sebab takwa ini merupakan salah satu ciri-ciri orang yang berjaya. Orang yang berjaya macam mana? Berjaya di akhirat nanti yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Naba, kan, kita maklum semua, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu adalah kejayaan, kemenangan. Apa dia kemenangan mereka? Mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang pertama. Dan kemudian tentang sedekah. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran juga, in tubdus sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuhal wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menyebut sekiranya kamu menunjukkan, menzahirkan sedekah kamu, maka itu adalah baik. Dan sekiranya kamu menyembunyikan sedekah kamu tadi, dan kamu berikannya kepada orang-orang fakir, maka ia merupakan yang terbaik, yang lebih baik bagi kamu, dan ia menghapuskan daripada kamu akan dosa-dosa kamu, dan Allah Subhanahu Wa Taala amat teliti tentang apa yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini antara perkara-perkara yang disebutkan ataupun ayat-ayat Quran yang menyebut tentang iaitu infak, dan juga ayat Quran juga menyebut tentang itu sedekah. Bahkan dalam hadis Nabi, kalau kita dapati, Nabi SAW sebut juga kepada kita. Antaranya hadis yang menyebut was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'a an-nar. Kama yutfi'ul ma'u an-nar. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapuskan kesalahan antara dosa-dosa, seperti mana air itu menghapuskan, memadamkan api. Itu antaranya. Maknanya besar kesan daripada sedekah. Sedekah ni besar kesannya. Bukan sekadar tuan-tuan sekian. Sedekah ini kalau kita biasa dengar, maknanya kalau kita sedekah, Allah SWT akan menambahkan lagi
kita punya rezeki kita dan sebagainya. Allah buka pintu rezeki dan seumpama dengannya. Tetapi yang lebih penting, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat yang kita cari, maka itulah tuan-tuan sekalian, sedekah menghapuskan dosa-dosa. Dan inilah kita nak lihat di akhirat nanti. Walaupun sekarang ni kita belum terasa nak lihat perkara ni. Tapi bila kita kembali ke akhirat nanti, inilah yang kita amat-amat perlukan. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Dan satu lagi, Nabi sebut antaranya dawu mardakum bisadaqah. Nabi kata apa dalam sabdanya? Ubatilah orang-orang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Masya Allah, kita boleh hurah lagi panjang tuan-tuan sekalian kepentingan sedekah kalau kita nak bincangkan. Tapi ini sebagai mukadimah dulu tuan-tuan sekalian. Apapun yang penting kepada kita, bila kita menguruskan harta tuan-tuan sekalian, orang kata, bukan asatizah sebut, para ulama sebut, harta yang kita ada ni tuan-tuan sekalian bukan harta kita, kecuali harta yang kita sedekah, maka kekal dengan kita. Bermaksud di sini tuan-tuan sekalian, kalau boleh, harta yang kita ada ni jangan sekadar kita uruskan semasa mati kita saja. Maknanya bukan sekadar manfaat tu kita dapat masa hidup ni, tetapi kita nak harta yang kita ada sekarang ni kita uruskan dengan baik, dengan cara Islam, dan manfaat tersebut kita akan rasai walaupun selepas mati. Kita akan rasai walaupun kita sudah berada dalam alam barzakh, menunggu hari kiamat dan seumpama dengannya. Maka ini yang kita nak pastikan, bermaksud harta kita itu bukan sekadar memberikan manfaat dunia kepada kita, tetapi harta dunia, harta yang kita ada ini boleh memberikan manfaat kepada kita selepas kematian kita. Terutama bila kita sebut iaitu wakaf, yang melibatkan bahawa wakaf ini merupakan yang disebut iaitu harta yang disedekahkan tetapi kekal ainnya. Dan apabila disedekahkan kekal ainnya, maka manfaatnya akan memberikan manfaat kepada umat Islam, tetapi pahalanya akan kembali kepada kita yang berwakaf. Itulah tuan-tuan sekalian, para ulama sebut harta yang kekal kita ialah harta sedekah kita. Harta yang kekal pada kita ialah harta yang kita infakkan. Dan harta yang kekal kepada kita ialah harta yang kita wakafkan. Mudah-mudahan itulah yang kita dapat di dalam pengurusan harta dengan cara Islam. Wallahu alam untuk round yang pertama, mukadimah. Okey, itu alhamdulillah itu merupakan mukadimah tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan sedekah wakaf dan infak terhadap pengurusan harta pusaka. And then banyaklah apa yang Ustaz ceritakan tentang sedekah wakaf dan infak terhadap pengurusan harta, daripada perancangan harta hinggalah kepada pengurusan pusaka. Dan kita tahu tadi Ustaz ada cakapkan yang bahawa bila harta kita kat dunia ni kita memang kita punya, memang ada. And then bila selepas kematian kita, dia bukan jadi milik kita lagi, dia menjadi milik waris-waris. Yang perlu kita buat pengurusan pusakanya lah melalui faraid dan sebagainya lah. Okey, untuk soalan yang kedua, kita akan mengupas konsep berkaitan konsep lah Ustaz, konsep iaitu sedekah, infak dan wakaf dan perbezaannya. Sebab sedekah dia ada konsep dia, infak pun dia ada konsep dia, wakaf pun sama, dan dia merupakan satu yang berbeza, tapi niat adalah memberi. Betul Ustaz? Niat adalah memberi, tetapi dia punya konsep tak sama. Konsep dia berbeza tapi niat sama, itu memberi. Okey, Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Hisham. Untuk persoalan berkaitan dengan konsep. Konsep maknanya gambaran yang kita perlu nampak dijelaskan berkaitan dengan yang kita bincang tajuk pada malam ini. Itu pertamanya kita sebut sebagai infak, yang keduanya sedekah, ataupun yang ketiganya ialah wakaf. Kita perlu faham, walaupun secara umumnya ini adalah benda yang lebih kurang sama. Mana kita memberi tanpa balasan, kita beri sesuatu tanpa balasan, tetapi yang kita harapkan ialah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata inilah susah, Syam, nak bagi ke orang tanpa balasan, benda yang paling susah sekali. Kenapa? Sebab kita tak nampak di sebalik pemberian tadi. Yang kita nak nampak ialah secara fizikal. Kita bagi dan kita dapat. Take and give. Dah lah. Kita bagi dan kita dapat. Itu yang kita nak. Tetapi Islam ni bukan sekadar mengajar kepada kita dapat. Tapi kita bagi sekarang, kita nak dia punya keuntungan lebih besar,
tetapi yang kita dapat akan datang. Biasalah kan kalau kita melabur macam ni. Kalau kita melabur, hari ini kita melabur, esok kita dapat. Misalkan kecil je mungkin ada untung. Tetapi kalau kita melabur hari ini, kita ambil tahun depan ataupun 10 tahun akan datang. Masya-Allah sekian kan. Mungkin dia punya keuntungan itu bukan satu kali ganda, mungkin berganda-ganda. Ini konsep yang diajarkan oleh Islam kan. Ini kita kena faham konsepnya. Sebab itulah kalau kita nak bincang perkara ini, kita bincang dengan iman kita. Bukan kita bincang dengan akal kita semata-mata. Yang dia kata kalau kita bincang dengan akal, Aisyah memang kata tidak akan memberikan kepuasan kepada kita. Tetapi kalau kita bincang dengan iman kita, perkara ini akan memberikan kepuasan kepada kita sebab memang akan menjuruskan kepada kita dan tahu keuntungan ini di akhirat nanti. Sebab itulah antara konsep yang diajarkan oleh Islam, kita maknanya yang saya jangan usah sebut di awal kami. Kalau kita ni kita bukan nak uruskan untuk manfaat dunia saja, tetapi kita uruskan hasil kita di dunia ini untuk manfaat kita di akhirat. Maka sampailah perbincangan perbahasan kita tentang iaitu konsep sedekah. Baiklah pertama sekali Aisyah, kita sebut tentang bila sebut sedekah ni, apa yang disebutkan oleh maknanya sedekah ini pemberian yang padanya kita mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita bagi, kita nak pahala daripada Allah. Bukan kita bagi terus nak pada orang kan. Tidak mengharapkan ganjaran daripada orang. Sebab kita bincang konsep sedekah yang perlu kepada keikhlasan. Ikhlas maknanya kita mengharapkan Allah semata-mata. Kan? Mana kalau kita mengharapkan manusia, itu yang dikatakan sedekah. Dan kita bersedekah tapi tidak berpahala. Kenapa? Kalau kamu mengharapkan kepada manusia, berkata minta kepada manusia. Tetapi kalau kamu mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti Allah akan berikan bukan sedikit, lagi banyak. Sebab itulah tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut konsep sedekah ni, kita kena faham. Bila kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala ni, kita bagi RM1, Allah tak akan balas dengan nilai RM1. Kenapa? Sebab Allah Maha Kaya. Allah tu Maha Kaya. Maka bila kita bagi RM1, mungkin Allah akan bayar kepada Ustaz, salah lain ke? Kemungkinan bila kita bagi RM1, maka contoh kan, bila Allah yang beri, Allah Maha Kaya, pasti Allah akan balas kepada kita dengan nilai mungkin RM10, mungkin RM700, mungkin berganda lagi lebih daripada RM700 dan seumpama. Apabila kita bincang tentang konsep sedekah, manusia ni bukan maha kaya. Bahkan manusia itu miskin. Okey, saya sambung. Minta maaf terputus hubungan tadi. Okey. Ustaz, lain okey tak? Minta maaf ada masalah lain sikit. Ada sangkut sikit. Saya sambung. Saya mohon maaf. Okey, tak apa Ustaz. Boleh sambung tentang konsep tadi, sedekah tadi. Jadi saya bagi contoh tadi. Saya rasa dah okey. Saya bagi contoh tadi. Maknanya bila kita fikir tentang konsep sedekah, bermaksud sini Allah yang akan membalas dan Allah tidak akan balas dengan sama nilai. Maka sudah pasti Allah akan membalas dengan nilai lebih banyak.
Tetapi bila dengan manusia bukan kaya, bukan manusia itu miskin. Kan? Bila kita bagi RM1, mungkin manusia akan balas dengan RM1 sahaja. Ha? Mungkin manusia itu akan balas dengan 50 sen sahaja. Sebab apa? Sebab manusia itu adalah miskin. Bukan kadang-kadang kalau kita berhubungan, bermuamalah dengan orang-orang yang kaya raya pun. Tu jutawan pun kadang-kadang tuan-tuan sekian. Kita bagi nilai RM10, mereka akan balas kepada kita hanya RM5. Sebab apa? Mereka nak untung lagi banyak. Orang kaya ni, dia nak lagi kaya kan? Tu. Jadi konsepnya kalau mereka bermuamalah, berbisnes, mereka akan ambil keuntungan sebanyak mungkin. Kan? Tu kita lagi rugi. Sebab itulah saya sebut tadi bermaksud kita bincang tentang konsep sedekah ini, kita kena bincang dengan iman supaya kita nampak bagaimana Allah akan balas kita dengan begitu banyak sekali. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah dalam Quran tu banyak Allah sebut tentang sedekah inilah innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu hanya orang-orang untuk orang fakir dan orang miskin dan orang-orang yang al-amilin, orang-orang yang disebut sebagai amil. Dan juga orang-orang mu'allaf dan sebagainya sampai ke akhir ayat kan. Ini panjang ayat dia sedikit dan sedekah di sini bermaksud iaitu zakat. Sedekah wajib itu zakat. Namun dalam kita bincang sedekah ni ada sedekah wajib dan juga ada sedekah sunat tuan-tuan sekian. Okay. Itu yang pertama. Okay. Kemudian berkaitan dengan infak. Infak ini bila kita tengok kepada konsepnya, kita lihat kepada apa disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani. Dia sebut sebagai infak ni ialah membelanjakan harta kepada yang berhajat. Maknanya kalau kita ada harta dan kita belanja, kita infak, kita bahagilah. Belanja ni kita infak, mana kita bahagikan kepada orang-orang yang berhajat. Ini berdasarkan kepada pengertian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani, iaitu berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan awal tadi, iaitu ayat yang ketiga, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam ayat wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu orang-orang bertakwa ini orang-orang yang menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami rezeki mereka. Mana sebahagian kami rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Mana infak, perkataan infak di sini. Jadi infak di sini bermaksud sebahagian harta kita ni kita berikan kepada orang-orang yang berhajat. Sebab itulah perkataan yunfikun. Yunfiku dalam ayat ini iaitu infak. Al-Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya merujuk kepada pensyariatan zakat dan pemberian nafkah kepada ahli keluarga yang ditanggung. Tuan-tuan sekalian, ini kita bahas sedikit berkaitan dengan ilmu tafsir. Sebab nuzul ataupun kaitan ayat dengan syariat. Bermaksud, wa mimma razaqnahum yunfikun, berdasarkan tafsir Al-Imam At-Tabari, dia kata berkaitan dengan syariat zakat satu, dan kemudian yang keduanya ialah iaitu infak. Iaitu infak pemberian nafkah kepada ahli keluarga. Maknanya kalau zakat tu wajib dan infak kepada keluarga itu juga wajib kan. Infak kepada isteri, nafkah kepada anak-anak, itu pun wajib. Itulah nafkah itu dia panggil infak. Nafkah infak. Nafkah tu satu, infak tu banyak kan, jamak ataupun kata majmuk kan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat tadi, infak dalam ayat ini menunjukkan kepada pemberian wajib. Namun yang kita sebut sedekah tadi termasuk yang wajib dan juga termasuk yang sunat. Tuan-tuan perempuan sidang penonton kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Kemudian yang terakhir sekali iaitu wakaf. Wakaf ialah kalau sudut maksud asalnya, tuan-tuan sekian bermaksud menahan. Itu menahan, iaitu sudut bahasanya mana menahan. Mana kita tahan perkara, kita tahan benda tadi. Kita tahan harta kita. Bermaksud kita tahan, bermaksud kita tidak boleh pindah milik. Tidak boleh sedekah. Kita tidak boleh lagi untuk faraidkan, pusakakan dan sebagainya. Ini bermaksud menahan. Cuma bila kita sebut wakaf ni dari sudut istilahnya ialah menahan harta yang boleh diambil darinya manfaat
berserta mengekalkan ain harta tersebut. Maknanya apa? Maknanya kalau kita ada harta, tuan-tuan sekalian. Nah, harta ini adalah harta yang dikatakan aset kita lah, aset yang tak boleh ubah. Contohnya tanah, nah, ataupun bangunan. Kita ada tanah ataupun kita ada bangunan. Ini yang tak boleh nak ubah. Kan? Ataupun tak boleh alih, aset tak boleh alih. Okay. Jadi bila ada tanah dan ada bangunan ni, bermaksud aset ni tak akan hilang. Tanah kita tak hilang kan selagi mana tidak berlaku kiamat. Ataupun tak berlaku bencana besar, gempa bumi dan sebagainya tak mengubah struktur tanah. Atau bangunan tak runtuhkan. Bermaksud cara mudahnya adanya bangunan ini, tanah ini ialah tanah yang kekal. Ini katakan kekal ainnya. Mana zatnya kekal. Tetapi manfaatnya berterusan. Bermaksud di sini manfaatnya berterusan. Berterusan bermaksud selagi mana bangunan itu boleh ada, wujud, tak musnah. Dan selagi mana tanah itu ada dan wujud. Dan kalaulah tanah itu boleh memberikan manfaat kepada semua, maka itu dikatakan manfaat. Dan dari sudut wakafnya, sekiranya seorang itu mewakafkan perkara tadi, bangunan dan tanah, kalau dia dah meninggal pun, maka pahala-pahala manfaat tadi akan terus mengalir kepadanya seumpama air sungai yang mengalir secara berterusan. Inilah berlaku pada zaman Nabi SAW. Bagaimana anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar, menceritakan tentang ayahnya. Dia cerita tentang Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab ni tuan-tuan sekalian, satu ketika dia mendapati ataupun dia dapat bahagian, biasa bahagian ghanimah, satu tanah di Khaybar, yang mana tanah ini merupakan tanah yang amat bernilai. Bagaimana Sayyidina Umar sebut ni, Ibn Umar sebut ni, anak dia sebut, dia kata tanah yang bapa dia dapat ni adalah tanah yang paling bernilai berbanding dengan harta-harta yang lain. Jadi sahabat ni tuan-tuan sekalian, bila tanah tu mahal, dia tak simpan ataupun dia tak jual untuk dia, tetapi yang paling penting tuan-tuan sekalian, dia nak cari yang lebih nilai lagi. Nah, maksudnya yang lebih nilai bermaksud akhirat lah. Maka Umar Al-Khattab pun berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia tanya, ya Rasulullah, aku memperolehi satu tanah yang amat berharga, yang tak pernah aku dapat di Khaybar. Maka ya Rasulullah, apa yang aku nak buat? Dia jumpa Rasulullah, dia tanya, aku nak buat apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun menjawab kepada Umar bin Al-Khattab, in syi'ta habasta. Maka dia kata apa? Sekiranya kamu nak, kamu tahan harta kamu tadi. Maka Nabi kata wasaddaqta, dan kamu sedekahkan manfaatnya. Kamu sedekahkan manfaatnya. Maknanya kalau tanah tadi ada tanaman, ada kurma, ada anggur dan sebagainya, kamu sedekahkan dia punya tanaman ataupun hasil tanaman tadi. Itu nasihat Nabi kepada Umar bin Al-Khattab. Dan akhir sekali tuan-tuan sekalian, Umar Al-Khattab telah mewakafkan tanah tadi kepada umat Islam. Dan kita dapati, Masya Allah tuan-tuan sekalian, sesungguhnya pahala yang mengalir berterusan kepada Umar bin Al-Khattab. Setelah dia itu seorang sahabat, sesungguhnya martabat sahabat itu tinggi, dan dia merupakan seorang yang hebat dari sudut amalannya. Khalifah yang hebat dari sudut pentadbirannya. Banyak sumbangannya kepada umat Islam, kepada negeri Islam pada masa itu. Dia wakafkan lagi, Masya Allah tuan-tuan sekalian, begitu banyak, begitu besar pahala yang dia simpan untuk akhirat dia, perkekalan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita nak tuan-tuan sekalian, yang perlu kita bina, yang perlu kita ikut contoh yang telah ditinggalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan penonton sekalian, itulah sedikit kupasan berkaitan dengan kita sebut sebagai konsep kepada infak, sedekah, dan satu lagi ialah wakaf. Wallahu alam. Kembali kepada Saudara Hisham. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kongsian mengenai konsep dan perbezaan mengenai sedekah, infak dan wakaf. Dan memang dia ada perbezaan dan dia merangkumi segala apa yang kita nak berilah Ustaz. Okey, berbalik kepada konsep tadilah. Bila kita membicarakan tentang konsep sedekah, infak, wakaf dan perbezaannya, mesti ada kepentingannya. Kepentingan mungkin Ustaz boleh ulas sedikit tentang kepentingannya terhadap pengurusan harta Islam lah, yang baru kita tahu kalau harta itu tidak diuruskan dengan baik, dia akan susah lah nanti untuk masa akan datang, dan harta itu kita tak gunakan untuk faedah atau manfaat akan datang. Ustaz boleh kongsikan sedikit lah.
ulas sedikit tentang kepentingan sedekah, infak, wakaf dan kepentingan terhadap pengurusan harta Islam itu sendiri. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada eh. Okey. Kita kembali kepada perbincangan tentang iaitu kepentingan wakaf, infak dan juga sedekah ataupun lebih umum pengurusan harta mengikut Islam. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita yakin, bukan kita kena yakin. Bukan setakat kita yakin tapi kita kena yakin. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, kita nak hidup ni bukan setakat dunia. Tetapi kita nak hidup sampai ke akhirat. Satu. Yang kedua ialah kita kena yakin bahawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Islam ini Allah turunkan kepada manusia. Adalah untuk masalah manusia. Itulah para ulama menyebutkan, dia kata asy-syari'atu, syariat Allah Taala ni, asy-syari'atul Islamiyah maslahatul linnas. Nah, syariat Islam ni adalah kemaslahatan manusia. Kadang-kadang kita nampak maslahat dia kan. Dan kita nampak dengan mata kita. Tetapi kadang-kadang maslahat tu kita tak nampak secara fizikal ataupun secara cepat. Paling mudah contoh tuan-tuan penonton sidang penonton sekalian. Mudah contohnya. Saya kata antara syariat Islam tu mesti tutup aurat. Mesti tutup aurat. Kadang-kadang tak nampak. Kenapa tutup aurat kan? Kalau fikir akal kita, tutup aurat ni kadang-kadang membawa kepada satu benda yang agak rugi dari sudut dunianya. Kita fikir kan. Maknanya kalau tutup aurat tu bermaksud di situ kita kena menggunakan kain yang begitu banyak. Kalau tak tutup aurat mungkin perlu sedikit saja kain. Pakai seluar pendek kan murah seluar pendek. Berbanding pakai seluar panjang. Pakai seluar panjang dia tutup aurat kan. Tapi pakai seluar pendek kan tak tutup aurat. Tapi seluar pendek tu mungkin murah. Kan. Sebab itulah kalau fikir dengan akal, mungkin tak capai apa yang dikatakan maslahat di sebalik syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang penting bagaimana Allah perjelaskan dalam Quran, Nabi jelaskan dalam hadis-hadis begitu banyak tentang maslahatnya, tentang hikmahnya, kebaikannya, bahkan kepentingannya. Tuan-tuan sekalian, maka itulah yang kita kena pegang sesungguhnya. Maknanya apa? Keyakinan kita syariat Islam itu sesungguhnya adalah maslahat kepada umat manusia, bahkan secara khusus maslahat kepada umat Islam seumpama kita yang dahagakan, yang rindukan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang penonton, sebab itulah pertama saya sebut kepentingan pertama. Boleh sebut wakaf, sedekah dan juga infak ini. Ia merupakan sebahagian daripada sistem yang Allah ciptakan kepada kita untuk pastikan bahawa harta itu kekal sampai kita mati. Tadi kita sebut dah kan. Maknanya banyak kali bahkan berulang kali saya sebut. Kalau boleh harta kita ni bukan setakat dunia. Tetapi harta kita ni kita nak bawa manfaat dia ke dalam sehingga kita mati. Iaitu ke alam barzah kita. Bermaksud kalau dah berlaku kiamat dah putus semualah kan. Tak ada lagi lah pengaliran pahala-pahala tu kan. Tapi selagi mana tidak berlaku kiamat dan Allah takdirkan kita meninggal, kita nak supaya harta yang kita ada sebelum kita mati itu masih bermanfaat kepada kita. Kita sebut sebagai harta kita yang sebenar. Itulah harta kita. Kita sedekah. Kita infak tuan-tuan sekalian. Kita wakafkan. Maka itulah yang sebenar yang kekal dengan kita manfaatnya, pahalanya sampai kita mati. Dan inilah yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Nabi kata apabila mati seseorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalan mereka. Dah tak ada dah amalan mereka. Mereka solat, dah mati, habislah solat, tak ada lagi. Kan? Kalau mereka bersedekah, ataupun mereka berpuasa, dah mati, dah habislah, tak ada puasa lagi. Tuan-tuan sekalian dah. Mereka berzikir, dah habis, dah mati, dah mati, habis tinggal mati zikir dia. Tetapi Nabi kata, illa min salas. Kecuali dengan 3 perkara. Kerana 3 perkara ni, walaupun mati, masih berteruskan amalan anak-anak Adam tersebut. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut, sadaqatin jariyah. Iaitu sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat dengannya. Yang ketiga, au waladin salihin yada'ulah. Iaitu anak yang soleh, yang sentiasa berdoa baginya.
Tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak fokus kepada yang pertama. Pertama Nabi sebut sedekah jariah. Iaitu sedekah. Sedekah ni yang kita sebut sedekah tadi lah. Sama ada yang dikatakan sedekah sunat tadi. Yang dikatakan sedekah sunat tadi, bukan yang wajib, tetapi sedekah sunat, yang mana sedekah itu menambahkan pahala kita. Yang wajib dapat pahala. Lagi besar tuan-tuan sekalian kan. Tetapi yang sunat ini dapat pahala sunatnya, bertambah pahala. Tetapi dalam kita sebut jariah, maksudnya kalau perkataan jariah ini bermaksud berterusan. Sedekah yang berterusan. Macam mana? Dan ini disebutkan oleh para ulama, sedekah jariah bermaksud wakaf. Sedekah jariah ini bermaksud wakaf. Dan inilah merupakan satu benda, satu sistem yang amat-amat disukai oleh orang-orang ataupun masyarakat ataupun orang-orang yang betul-betul nak pastikan mereka mendapat pahala besar daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, inilah kepentingan yang kita kena tahu. Kepentingan yang perlu kita kena sedar. Dan kepentingan yang perlu kita kena ambil tindakan. Supaya apa tuan-tuan sekalian? Supaya kita kembali kepada Allah nanti, kita tidak akan kerugian. Nah, tuan-tuan sekalian, kita hari ini kita tak akan rasa hajat kita kepada pahala. Kita akan rasa perlu kepada pahala. Nah, tuan-tuan sekalian. Tapi bila kita nak mati saja, bukan mati. Dan nak mati saja tuan-tuan sekalian, Allah tunjukkan pahala kita. Masa itulah tuan-tuan sekalian, kita amat-amat berhajat kepada pahala-pahala tuan-tuan sekalian, yang pastikan pada masa itu kita akan menyesal semenyesalnya. Maka bertindaklah sekarang tuan-tuan sekalian. Kalau harta kita, Masya Allah tuan-tuan sekalian, ada bahkan banyak, usahakan supaya ada sebahagian kita wakafkan kepada institusi yang sepatutnya lah, yang berautoriti dan sebagainya, supaya kita dapat sebenarnya yang Nabi sebutkan dalam hadis sedekah jariah. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Saya mungkin nak sebut satu dua lagi kepentingan sebab masa mungkin mencemburui kita. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah yang kedua saya nak sebut. Itu sebagai kepentingan kepada peribadi ataupun individu. Namun tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang sedekah, infak, wakaf ni, tentang wakaf ni tuan-tuan sekalian, dia ada kepentingan kepada masyarakat. Kepentingan kepada negara Islam, bahkan kepentingan kepada umat Islam. Bila kita bincang tentang wakaf terutama. Bila wakaf itu berlaku, maknanya harta wakaf itu akan memberikan kepentingan kepada umat Islam. Antaranya apa tuan-tuan sekalian? Antaranya ialah memberikan, membuka peluang pekerjaan kepada manusia ataupun umat Islam. Sampai tahap macam tu ke? Sampai buka peluang pekerjaan? Ya, betul. Tuan-tuan perasan tak yang berlaku? Yang berlaku di dunia ni, bukan di Malaysia sahaja. Kalau saya boleh ceritakan lah. Di dunia tuan-tuan sekalian, Masya Allah tuan-tuan sekalian, bukan setakat memberikan peluang pekerjaan, tetapi memberikan peluang pengajian secara percuma. Disebabkan apa? Harta wakaf. Tuan perasan tak? Kita sekarang ni di dunia hari ini, di dunia Islam, kita mempunyai sebuah universiti yang disebut sebagai Jamiatul Al-Azhar. Universiti Azhar. Tuan-tuan tahu tak? Itu merupakan universiti wakaf. Maknanya universiti wakaf itu bermaksud di situ, anak-anak kita yang nak belajar tuan-tuan sekalian, kalau dah masuk ke sana, pendek kata tak perlu bayar yuran. Tak perlu bayar yuran. Nah, ya ke Ustaz? Macam mana nak uruskan universiti yang begitu besar dengan cawangan yang begitu banyak? Ini Universiti Azhar ni antara tertua tuan-tuan sekalian. Universiti pada zaman kerajaan Islam Fatimiyah di Mesir. Macam mana nak uruskan kalau tidak bayar yuran? Sedangkan kita lihat di Malaysia ni kan, di Malaysia kita lihat banyak universiti, kerajaan ke, IPTA ke, IPTS ke, Masya Allah tuan-tuan sekalian. Terutama IPTS, yurannya berkali-kali ganda. Ada mahal tuan-tuan sekalian. Kenapa? Sebab nak uruskan universiti, pengurusan gaji pensyarah dan sebagainya begitu banyak, maka perlu mengambil yuran daripada pelajar-pelajar. Tapi tuan-tuan, kalau anak-anak kita ataupun rakan-rakan kita, saudara kita yang belajar kat Mesir di Universiti Azhar, maka mereka tidak perlu membayar yuran pengajian. Mungkin mereka bayarlah, mungkin tak banyak permulaan sebagai yuran komitmen. Tapi lepas tu mereka mengaji, belajar secara percuma sahaja. Ini kenapa tuan-tuan sekalian? Ini wakaf yang telah dilakukan oleh kerajaan Fatimiyah dulu. Dalam sejarah Mesir, Masya Allah tuan-tuan sekalian. Dan hari ini bukan setakat umat Islam di Mesir yang dapat menguasai nikmat tersebut. Bukan satu dunia. Kalau kita bilang tuan-tuan sekalian, berapa ramai
umat Islam di Malaysia ni yang pergi belajar kat Mesir. Secara percuma, boleh kata secara percuma lah. Nah, tu masuk sana. Walaupun daripada sini nak ke sana kena tambah kapal terbang. Tapi bila sampai sana, tuan-tuan sekalian, masuk universiti tu belajar secara percuma. Maknanya berapa ramai, bahkan berapa puluh ribu, mungkin beratus ribu umat Islam di Malaysia sudah belajar di sana secara percuma. Disebabkan apa? Wakaf. Ini kepentingan wakaf kepada umat Islam. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila saya nak ceritakan bahawa bukan sekadar kepentingan kepada umat Islam dari sudut kita kata peluang pekerjaan, tetapi peluang pengajian seumpama itu telah berlaku. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa dan saya yakin bahawa di Malaysia pun sedang berusaha ke arah tersebut, terutama MAWI, iaitu pusat zakat dan persekutuan dan tuan-tuan. Saya rasa ada usaha ke arah tersebut. Walaupun tidak ada universiti wakaf lagi di Malaysia kan, tetapi adalah disebut sebagai institusi mungkin lebih mirip kepada wakaf. Maknanya yuran tu ada tapi tak mahal. Maknanya ada sumbangan daripada masyarakat, daripada umat Islam. Ini antara usaha-usaha kecil yang dilakukan tuan-tuan sekalian. Di Malaysia terutamanya kan. Mungkin satu hari nanti kalau ada kesenangan begitu besar kepada kita. Kepada kita semua tuan-tuan sekalian, mungkin bila harta umat Islam, disebut wakaf ni menjadi harta umat Islam, bertambah di Malaysia ini, mungkin boleh diwujudkan sebuah institusi yang dikatakan wakaf untuk pengajian secara percuma kepada umat Islam. Saya yakin tuan-tuan sekalian, di satu Malaysia ni banyak harta wakaf. Tapi kita perlu uruskan dengan cara yang terbaik untuk ke arah yang kata memberikan manfaat yang maksimal kepada umat Islam. Seumpama contoh yang kita telah bagi tadi yang berlaku di Universiti Azhar di Mesir. Dan kita yakin bahawa selain daripada universiti kan, kita ada hospital wakaf. Saya yakin hospital wakaf sudah ada di Malaysia kan. Usrawi ke apa. Saya kurang tak sempat nak search. Maknanya ada hospital wakaf. Ini kepentingan tuan-tuan sekalian yang mungkin kita tak nampak. Tetapi Masya Allah, sebahagian umat Islam di Malaysia sudah nampak ke arah tersebut, dan sebahagian pihak-pihak yang berautoriti telah mengambil langkah yang begitu positif dan proaktif ke arah menjadikan sistem yang dikatakan wakaf antaranya sistem untuk membantu umat Islam di Malaysia. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Dan seterusnya saya nak kupas satu lagi. Iaitu kepentingan kepada umat Islam juga dari sudut iaitu sosial. Bila ada wakaf tuan-tuan sekalian, maksudnya di situ membantu umat Islam dari sudut kemasyarakatan dan sosial. Maksudnya boleh membantu kebajikan umat Islam. Boleh membantu orang-orang miskin, orang susah, bukan setakat daripada harta zakat. Mungkin zakat dah ada tuan-tuan sekalian, tapi kemungkinan zakat tidak boleh menampung begitu ramai umat Islam yang mungkin miskin, mungkin fakir dan banyak asnaf lagi. Tapi dengan adanya wakaf tuan-tuan sekalian, diuruskan dengan baik, masya-Allah tuan-tuan sekalian, pada masa yang tersebut, maka sudah pasti umat Islam yang kurang bernasib baik boleh dibela dengan menggunakan harta wakaf. Dan ini yang berlaku tuan-tuan sekalian yang saya boleh kongsi. Apa yang kita dapati dalam sejarah kerajaan Bani ataupun kerajaan Islam Bani Osmaniyah. Kerajaan Islam Osmaniyah di Turki tuan-tuan sekalian. Saya membaca satu statement, perkongsian mungkin boleh kita kongsi bersama. Itu tuan-tuan sekalian pada tahun 1548 Masehi. Dah lama ni, ini masa pemerintahan kerajaan Osmaniyah di Turki. Itu pada tahun 1548 Masehi ini terdapat lebih 2.500 buah bangunan wakaf yang terdapat di Istanbul sahaja, termasuk bangunan pejabat, termasuk bangunan hospital, termasuk bangunan yang rumah-rumah sewa dan sebagainya yang diwakafkan di Istanbul sahaja. Bukan satu Turki, bukan satu kerajaan Osmaniyah, tapi di Istanbul sahaja yang pada masa itu ibu negara kerajaan Turki Osmaniyah. Nah, nak beritahu begitu banyak, 2.500. Sudah tentu dengan angka yang banyak ini dapat membantu umat Islam di sekitar Istanbul yang tidak bernasib baik. Ataupun boleh digunakan untuk menjana pelaburan pendapatan umat Islam. Dan boleh diagihkan ke daerah ataupun negeri ke tempat-tempat lain dalam kerajaan Turki Osmaniyah. Dan sudah tentu manfaat begitu besar, begitu banyak. Dan inilah yang akan berlaku di Malaysia tuan-tuan sekalian. Yang kita dapati bahawa terdapat harta wakaf
dan diuruskan dengan baik, insya-Allah tuan-tuan sekalian, manfaat yang begitu besar kepada umat Islam satu Malaysia, insya-Allah. Tambah lagi kalau kita sebut apa nama kita sekarang ni keluarga Malaysia, kan? Tu tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan apa menarik juga saya nak kongsi tuan-tuan sekalian, ada satu ketika yang terkini saya rasa, kan? Ada menteri kasar, menteri kementerian apa nama ni? Air, kan? Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dia telah mengisytiharkan wakaf air. Wakaf air, tak silap saya, kan. Itu konsep wakaf juga. Mana disebut wakaf ni untuk umat Islam. Air ni satu benda yang berharga. Satu benda yang amat-amat berharga dan sekalian. Kerana sebuah makanan dengan air lebih berharga. Kalau tak ada makanan, kita boleh bersabar lagi sebab ada air. Tapi kalau tidak ada air, ada makanan, mungkin kesabaran kita mungkin tidak setinggi mana. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan yang berkaitan dengan iaitu pengurusan harta mengikut Islam untuk kepentingan umat Islam, sama ada secara individu ataupun kepada umat Islam secara keseluruhannya. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah itu banyaklah juga apa yang Ustaz kongsikan berkenaan dengan kepentingan sedekah, infak dan wakaf terhadap pengurusan harta Islam. Yang mana kita tahu kalau kita wakaf, kita infak, kita akan memberi manfaat kepada masyarakat. Contoh kita wakaf untuk pembinaan masjid, pembinaan sekolah dan hospital yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat kita pada hari ini. Satu sumbangan yang baiklah. Itu masa kita hidup mungkin kita rasa happy lah, gembira bila kita dapat wakafkan dan memberi bantuan kepada masyarakat di luar sana. Dan juga efek kepentingan yang lain juga kepada kita juga di sendiri, yang mana Ustaz ada beritahu bahawa tidak akan putus amalan melainkan tiga perkara ini lah, iaitu sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Itu juga dikirakan sebagai satu konsep kepentingannya dalam pengurusan harta Islam itu juga. Okey, Ustaz, saya nak tanya ni, kalau senyum dikira sedekah tak? Alhamdulillah, itu pun sedekah juga. Sedekah. Sebab kepentingan apa, kita nak mengembirakan orang lain, kan. Kalau kita masam, kerut muka, mana orang nak tegur kita, betul tak? Kita macam beri ekspresi senyum kepada orang sekeliling kita, dan suasana pun akan jadi lain lah kalau kita senyum. Dikira sedekah Ustaz sedekah. Itulah yang Nabi sebut, tabassumika biwajhi akhika sadaqah. Ada juga cakap. Betul. Sedekah yang tidak mengeluarkan modal. Senyum. Okey Ustaz. Okey, ini yang terakhir lah. Dah hampir 1 jam juga kita berkongsi. Okey, Ustaz. Okey, ini adalah yang terakhir. Ustaz boleh tak kongsikan tentang pendapat Ustaz lah mengenai kesan tidak menguruskan harta pusaka pada kehidupan dan keturunan, serta keturunan lah. Maknanya kesan tidak menguruskan harta pada kehidupan di dunia dan akhirat serta keturunannya. Boleh Ustaz bagikan pendapat tak? Ulas sedikit tentang berkaitan dengan persoalan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Saudara Hisham. Mungkin malam terakhir kita sudah genap 1 jam. InsyaAllah Ustaz tu meringkaskan. Okay. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berbalik kepada apa yang saya sebut awal tadi. Syariat Islam ini adalah untuk maslahat umat Islam. Kalaulah kita tidak menggunakan syariat Islam, maka kita tidak akan dapat maslahat. Mana tidak akan dapat kebaikan. Bila tak dapat kebaikan, sudah tentu di sebalik itu dapat keburukan ataupun mudarat. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Sebab itulah secara ringkas saya boleh sebutkan. Tuan-tuan, kalau kita tidak uruskan dengan cara Islam, pertama sekali kesannya ialah bagaimana kita sebenarnya tidak meletakkan ketaatan kepada Allah Ta'ala melibatkan dosa pahala. Kan? Tu kita kena ingat, kita ni hidup dunia tak panjang. Walaupun harta kita berjuta, harta berjuta tak boleh nak sambung nyawa kita. Tetapi tuan-tuan sekalian, insya-Allah, tuan-tuan sekalian, kalau ikut syariat yang sebenar, maka yang saya sebut awal tadi, insya-Allah harta yang berjuta tadi manfaat kepada kita bukan setakat dunia, tetapi di dalam akhirat, di dalam alam barzah,
Bukan manfaat yang berterusan kepada kita selagi mana tidak berlakukan kiamat. Sebab itulah tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya mungkin ada kaitan sedikit dengan pusaka lah, Saudara Hisham ya. Pusaka ni satu benda yang penting sebenarnya, kan. Kadang-kadang kita lihat tidak diuruskan dengan baik, ataupun kadang-kadang terus tidak diuruskan. Sebab itulah kalau kita tengok data tuan-tuan sekalian, saya tak tahu sangat data ni, mungkin Hisham lebih tahu lah kan. Sebab mungkin hari-hari duduk bermain dengan data pusaka dan sebagainya kan. Data banyak Ustaz. Ya betul. Lebih 90 bilion juga lah harta yang terbeku. Ya betul. Masya Masya-Allah. pusaka. Bermasuk di sini, kadang-kadang waris itu tidak mainkan peranan untuk menguruskan harta tadi. Menjadikan harta itu tersimpan macam tu. Nah, patutnya harta yang Hisham sebut tadi 90 bilion. Bukan sikit, Masya-Allah kan. Bukan sikit, 90 bilion itu terlampau banyak. Kalau dapat 90 bilion itu dan dapat diagihkan dengan cara yang ikut SOP dia lah. Nah, maka paling tidak tak boleh menghapuskan kemiskinannya, boleh mengurangkan kemiskinan yang berlaku di Malaysia ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, semua pihak kita ni yang Islam ini terutamanya, semua pihak mesti main peranan. Sebagai anak-anak bila berlakunya kematian kepada mak ayah, pastikan kita uruskan. Walaupun kadang-kadang kita kata, saya dah ada gaji Ustaz. Saya dah ada harta Ustaz, tak perlu dah harta pusaka ayah saya kan. Sedikit tak banyak pun, 1 ekar tanah kan. Jangan tuan-tuan sekalian. Mungkin kita ada harta. Tapi anak cucu kita belum pasti lagi. Kalau tak uruskan, maka akhir sekali harta tadi akan tersimpan di situ, tidak boleh diagihkan. Dan kalaulah berlaku kematian kepada kita, mungkin anak kita mungkin tidak bernasib baik seperti mana kita tidak ada gaji dan sebagainya. Sepatutnya bila kita dapat faraid daripada harta mak ayah kita yang meninggal tadi, bila kita mati, mungkin anak kita dapatlah walaupun tak banyak, sedikit daripada harta faraid tadi tuan-tuan sekalian, untuk mungkin kita kata, orang kata apa, habuan di atas dunia ini, orang kata sebagai harta sedikit mereka membantu kehidupan mereka. Jadi seolah kita menafikan hak-hak orang-orang selepas kita. Sebab itulah kalau kita sebut itu pusaka, pastikan kita uruskan dengan betul. Jangan tangguh-tangguh. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab apa? Sebab kematian tidak mengenal masa dan waktu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pusaka juga saya boleh kaitkan. Ini betul-betul berkaitan dengan agensi punya ni kan, pusaka ni kan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, jangan kita tangguh untuk menguruskan pusaka. Sebab apa? Beri kesan kepada siapa? Kepada si mati. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Kalau kita tidak menguruskan dengan baik, bahkan dengan cepat, akan berikan satu kemudaratan kepada si mati. Sebab si mati tuan-tuan sekalian, sebelum dia mati, harta itu milik dia. Masa dia hidup, harta milik dia boleh uruskan. Tetapi bila dia mati, harta itu bukan milik dia lagi. Bila bukan milik dia, tetapi masalahnya dia tak boleh nak uruskan untuk bahagi-bahagi kepada orang-orang yang sepatutnya bagi. Pada anaknya, kepada suaminya, kepada isterinya, kepada mak ayahnya dan sebagainya. Tiba-tiba kita sebagai anak, tuan-tuan sekalian, tidak menguruskan harta tadi. Seolah kita tidak membantu si mati ayah kita ke mak kita tadi untuk menyelesaikan harta-harta tadi yang sepatutnya sudah menjadi milik kepada tuan-tuan punya yang masih hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, kitalah yang sepatutnya membantu mak ayah kita. Sebab itulah jangan tangguh-tangguh. Sebab si mati amat mengharapkan sangat-sangat kepada si hidup ni, kita ni, untuk menyelesaikan secepat mungkin tuan-tuan sekalian harta-harta yang dikatakan pusaka tadi. Itulah tuan-tuan sekalian, itu tanggungjawab si anak, si waris untuk menyelesaikan perkara tadi. Sebab itulah tetapi sebahagian daripada ahli masyarakat kita mengambil tindakan awal. Mereka terus membahagi-bahagikan harta sebelum mati lagi. Bukan bahagi pusaka, kadang-kadang dia sebut sebagai hadiah, hibah kan. Sebelum mati dah hibahkan kepada semua anak. Sebab apa? Sebab kena hasrat bila mati tadi, dia tidak lagi ada harta dan selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia boleh aman di dalam alam barzah dan aman di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Risham, saya rasa itulah sedikit boleh tambah ataupun kupas untuk kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bersama. Wallahu a'lam. Okey, itu kesan lah Ustaz dah ulas tentang kesan tidak menguruskan harta pusaka pada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Mungkin kita tak uruskan harta pusaka pada waris itu sendiri lah, pada dunia. Kita takut ada waris juga
yang lain bila tak buat pembagian dia dah makan harta batil lah. Ini harta yang tidak diagihkan mengikut kaedah faraid dan sebagainya. Mungkin di akhirat untuk yang penama pada harta tu mungkin agak rasa macam apa, jiwa tak tenang dan sebagainya lah. Kita tak tahu di alam sana macam mana dan sebagainya lah. Okey, itu saja apa perkongsian Ustaz malam ni. Okey, sebelum saya ingin apa menamatkan sesi bual bicara pengurusan harta pusaka pada malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun lah, Ustaz. Boleh Boleh, boleh, Ustaz? insyaAllah. Okey. Boleh. Okey, anak Tak itik takut lah. masuk ke rumah. Boleh Ustaz? Silakan. Okey, dengar. Anak itik masuk ke rumah disangka oleh adik Munirah. Allah sayang pemberi sedekah, panjang umur dan murah rezeki. Okey Ustaz, InsyaAllah. andai Amin. kata live pada malam ni, program pada malam ni kepada penonton-penonton di luar sana, andai katalah saya ada tersilap bahasa dan sebagainya, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam program pada malam ni Ustaz. Ustaz boleh sebelum kita akhirkan lagi majlis ni berbicara pengusaha harta pusaka ni, boleh tak Ustaz bacakan sedikit doa lah, doa untuk kita tutup bicara kita pada malam ini. Silakan Ustaz. النبي الكريم عليه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah berakhirnya doa itu tadi yang dibacakan oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana sudi membacakan doa untuk kita, audien dan sebagainya. Okey, kita sudah pun sampai penghujung. Okey, insya-Allah semoga ilmu yang bermanfaat ni kita dapat sampaikanlah kepada rakan-rakan kita, keluarga kita tentang ilmu berkenaan dengan sedekah, infak dan wakaf. Itu saja untuk malam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.